Okey, baik. Bertemu kembali dalam Sesiap Pagi Malaysia. Tadi Munawar ada kongsikan topik seterusnya ini. Kita akan bercakap bagaimana kita boleh memberikan pemahaman lebih lanjut kepada anda semua berkenaan hala tuju politik dan juga pentadbiran negara. Jadi untuk kita mengupas dengan lebih lanjut berkenaan dengan topik ini, kami bawakan seorang tetamu menerusi panggilan video, iaitu Profesor Dr. Siva Murugan Pandian selaku pensyarah Sosiologi Politik Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan USM. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi. Baik, Prof. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama kami pada pagi ini untuk kita membincangkan topik berkenaan, untuk kita melihat hala tuju politik dan juga pentadbiran kerajaan selepas ini. Baik, Prof. Semalam kita menyaksikan satu peristiwa yang cukup bersejarah buat kita semua, iaitu pelantikan Perdana Menteri yang ke-9, iaitu pelantikan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Dan bagaimana Prof melihat situasi semalam dan juga pelantikan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob ini sebagai satu perkembangan yang relevan dan tepat pada masanya, Prof, untuk kita meredakan suhu politik kita yang berlarutan selama ini? Keanehan politik telah berlaku apabila seorang Perdana Menteri kehilangan sokongan di Parlimen buat kali pertama dalam sejarah. Bermakna sepanjang 17 bulan Tan Sri Muhyiddin mentadbir, beliau telah cuba untuk mengatasi krisis kepimpinan dan akhirnya bertemu dengan jalan buntu. Dan pengganti beliau, Datuk Seri Ismail Sabri, sudah pastilah sepatutnya meredakan suhu yang sedang mendidih. Dan kita juga telah melihat bahawa kesemua pihak telah mengiktiraf sokongan yang telah beliau perolehi, termasuk dari dalam dan juga di luar blok pemerintah kerajaan. Bermakna dalam konteks ini yang harus kita lihat adalah ini merupakan peluang untuk memastikan tidak ada lagi krisis yang berpanjangan. Perlu ada nokta dan juga penghujung kepada apa yang telah berlaku. Dan saya percaya kewibawaan Datuk Seri Ismail Sabri tidak boleh kita pertikaikan. Beliau bersama dengan Kerajaan Perikatan Nasional di bawah Tan Sri Muhyiddin Yassin dari awal lagi. Beliau juga telah memegang beberapa portfolio yang penting. Beliau pernah menjadi Ketua Pembangkang pada tahun 2019. Dan saya percaya sebagai seorang pemimpin yang rapat dengan UMNO, yang juga dapat mampu untuk berinteraksi dengan Perikatan Nasional, beliau boleh menjalankan tanggungjawab ataupun menggalas tanggungjawab ini dengan baik jika sekiranya peranan mediasi dilanjutkan yang bersifat konsultatif. Di sini saya percaya beliau perlu mantapkan Barisan Nasional, perkasakan Perikatan Nasional dan juga waktu yang sama kukuhkan hubungan dengan pembangkang, kerana selepas ini ia haruslah dilihat sebagai seorang pemimpin yang akan mengurus krisis yang sedang kita hadapi. Dan saya melihat bahawa ini juga merupakan peluang kepada beliau, kerana beliau hadir ketika kita perlu melihat seorang pemimpin yang mampu untuk mengemudi proses pemulihan. Kalau setahun lepas kita lihat itu adalah proses permulaan pandemik, tapi kini kita berhadapan dengan proses pemulihan negara, dan sudah pasti ini memerlukan banyak rasa tanggungjawab dalam kalangan pelbagai pihak. Dan saya percaya dari pengalaman beliau itu mampu dilakukan, apatah lagi kita juga berhadapan dengan krisis ekonomi dan juga krisis sosial. Kesemua itu juga perlu ditangani bersama. Bermakna dalam konteks ini suhu politik dapat diredakan jika sekiranya beliau mampu untuk mengatasi beberapa cabaran. Satu adalah sudah pasti akan dilihat daripada beberapa keputusan awal yang beliau buat, termasuk dalam pelantikan kabinet, pelantikan seorang Timbalan Perdana Menteri dan juga cara pendekatan ke atas pandemik 19. Dalam Prof menyebut berkenaan cara untuk menangani pandemik COVID-19 itu, kalau Prof boleh kongsikan sedikit pandangan daripada Prof, apakah bentuk gambaran yang berkemungkinan besar Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri akan meneruskan dasar-dasar tersebut untuk memastikan agar kesihatan awam dan juga kesejahteraan rakyat sentiasa terpelihara? Dan bagi saya dalam keadaan sekarang ini kita tidak boleh melakukan perubahan besar atas dasar yang telah pun wujud. Beliau pernah bersama dengan Kerajaan Perikatan Nasional, sudah pasti satu kesinambungan itu diperlukan. Barangkali penambahbaikan boleh dilakukan. Kita kekalkan beberapa pemimpin yang berwibawa yang telah memainkan peranan yang cukup besar dalam proses di peringkat awal dulu. Bermakna ini peluang juga untuk melakukan perubahan-perubahan tertentu. Dan saya percaya asas kepada ini adalah mencari punca kenapa beberapa dasar ataupun polisi itu tidak mencapai hasil akhir dalam waktu yang telah ditetapkan. Maklum balas daripada orang ramai barangkali akan membantu beliau. Daripada beberapa pihak, kita tahu kita ada sistem penyampaian yang baik, kita ada penjawat awam yang cukup ampuh. Barangkali maklum balas daripada orang ramai juga dipertimbangkan syur-syur mereka supaya pendekatan yang lebih komprehensif, menyeluruh, yang bersifat mendekati rakyat akan memudahkan proses beliau menjalankan tanggungjawab beliau. Saya percaya kita tidak memerlukan sesuatu dasar yang
radikal, yang ekstrim kini. Yang diperlukan adalah penambahbaikan untuk mendekati beberapa kumpulan sasar, dan ini boleh dilakukan dengan pasukan yang mantap, yang sebenarnya mempunyai pasukan berdasarkan kepada kepakaran, ketokohan, kewibawaan. Jika itu diberikan keutamaan dengan kualiti yang ada, saya percaya kita mampu untuk melihat beliau menjalankan tanggungjawab dengan lebih baik. Dasar-dasar ini juga akan diperhatikan dari awal lagi, bermakna beliau tidak ada masa. Sudah pasti kita mahu melihat beliau menggalas tanggungjawab ini dengan baik, dan kesemua itu dapat dilakukan jika sekiranya krisis politik diredakan, kita memberikan tumpuan sepenuhnya kepada pelan pemulihan negara. Saya juga melihat bahawa kita memerlukan satu majlis gerakan pemulihan negara yang baik, yang merangkumi pelbagai pihak kerajaan, pihak pembangkang, pihak yang ada kepakaran. Kesemua itu perlu diurus dengan baik, kerana beliau akan dilihat seorang pemimpin yang bersedia untuk melakukan reformasi politik, dan juga waktu yang sama merupakan seorang pemimpin yang akan mengetuai mungkin kabinet yang mengurus krisis. Baik Prof, selepas ini sudah pastinya tumpuan akan diberikan kepada pembentukan kabinet di bawah pentadbiran Yang Maghfurmat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, dan juga persoalan berkenaan pelantikan jawatan timbalan Perdana Menteri. Jadi mungkin ada sedikit gambaran ataupun pencerahan daripada Prof berkenaan hal ini. Ya, saya rasakan cabaran utama beliau yang akan diteliti, dihalusi dari awal adalah apakah bentuk kabinet yang akan beliau lantik, dan juga pelantikan seorang timbalan Perdana Menteri. Kedua-dua ini akan diperhatikan dari awal, dan saya percaya beliau perlu membuat pencaturan yang baik supaya dari awal beliau diberikan ruang untuk memastikan pelantikan itu tidak mengganggu-gugat reputasi dan juga kredibiliti beliau. Kita telah melihat pelantikan timbalan Perdana Menteri di bawah Tan Sri Muhyiddin Yassin dilakukan selepas 17 bulan. Kita tidak ada timbalan Perdana Menteri, kita ada bentuk kabinet yang lain, ada menteri-menteri kanan. Barangkali kita tidak lagi memerlukan menteri kanan, kita memerlukan seorang timbalan Perdana Menteri yang dapat melengkapi kedudukan Perdana Menteri. Barangkali ia juga boleh datang daripada parti komponen Perikatan Nasional, mungkin daripada Bersatu, supaya ia dapat mengurus komunikasi dan juga interaksi di antara parti politik yang berada di dalam Perikatan Nasional juga Barisan Nasional. Dan kita boleh melihat ada beberapa pemimpin yang boleh mengambil alih teraju timbalan Perdana Menteri. Beliau merupakan timbalan Perdana Menteri yang paling pendek. Barangkali beliau tahu apa yang wajar dilakukan oleh timbalan Perdana Menteri. Biarlah seorang pemimpin yang ada kewibawaan, yang ada keterampilan yang akan diiktiraf oleh orang ramai. Kita juga memerlukan barisan kabinet yang kecil yang mampu untuk menjadi kabinet mengurus krisis. Jadi kedua-dua komponen ini sangat penting, dan itulah langkah awal bagaimana beliau akan dinilai. Pastinya ramai yang nanti berkenaan pengumuman ahli kabinetnya, tapi mungkin kita boleh berikan tumpuan juga ke arah bajet dan juga rancangan Malaysia yang ke-12, bajet 2022. Pada pandangan Prof, apakah antara peranan kerajaan pimpinan Perdana Menteri ini supaya satu rangka berkenaan bajet 2022 dan juga rancangan Malaysia ke-12 ini dapat dirangka dalam menjaga kepentingan rakyat dan juga memacu pertumbuhan ekonomi negara? Ya, sudah pasti bajet beliau akan dibandingkan dengan bajet Pakatan Harapan, dengan bajet Perikatan Nasional tahun lepas. Dan saya percaya beliau juga bertanggungjawab untuk memastikan rancangan Malaysia ke-12 itu dapat dicapai sasarannya. Yang penting di sini saya rasakan bahawa dalam kita melihat dasar yang ada, bagaimanakah kita mampu untuk mengaitkan dengan bajet dan juga rancangan Malaysia ke-12. Tiga perkara asas yang saya rasakan harus diberikan keutamaan adalah: satu, macam manakah mampu untuk selesakan rakyat secepat mungkin supaya rakyat merasa bahawa kepimpinan ini mampu untuk menyelaraskan kehidupan mereka dengan persekitaran yang mereka huni. Yang kedua, kita juga harus melihat sejauh manakah kesejahteraan rakyat itu dapat kembali dipulihkan. Kita telah berada dalam kedudukan pandemik ini untuk sekian lamanya. Macam manakah kita mampu untuk melihat hasil akhir yang memberikan kesejahteraan kepada masyarakat dari segi kemesraan kehidupan mereka, dari sudut kemesraan dengan masyarakat, kemesraan dengan anggota keluarga, dapat keluar daripada kemurungan, pengangguran,
pendidikan yang menjadi beberapa isu utama yang telah kita lalui sepanjang 17 ataupun 18 bulan. Yang ketiga, saya rasakan sihatkan rakyat. Bermakna bagaimana mampu untuk sihatkan rakyat melalui elemen-elemen yang membantu soal kesihatan, vaksinasinya, soal persekitaran, kemudahan, fasiliti ataupun infrastruktur, prasarana untuk mantapkan kedudukan kesihatan. Jadi saya rasakan tiga perkara ini harus diberikan prioriti ataupun keutamaan di dalam bajet akan datang, dan juga perancangan-rancangan Malaysia ke-12 sudah melihat bagaimana kedudukan kesihatan sebelum ini. Apakah itu juga harus menjadi teras utama. Bermakna tiga agenda itu, saya ulangi balik, keselesaan rakyat, kesejahteraan rakyat, dan juga yang ketiga adalah sihatkan rakyat. Dan itu antara tiga komponen yang sangat penting untuk didepani oleh kerajaan kita, pentadbiran baharu selepas ini. Dan juga Prof, kita lihat seperti yang Prof nyatakan tadi, pelantikan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang ke-9 ini sudah pastinya dapat meredakan ketegangan suhu politik yang telah berlarutan selama ini juga. Dan kita lihat dalam situasi semasa sekarang ini bagaimana melalui pelantikan Perdana Menteri yang ke-9 ini dapat menarik keyakinan pelabur-pelabur asing ke negara kita dan juga seterusnya memantapkan ekonomi negara kita secara keseluruhannya. Ya, untuk sekian lamanya saya rasakan pelabur memerhati dalam kedudukan yang tidak stabil, tidak menentu, bagaimana untuk kembali semula ke Malaysia. Dan keyakinan itu akan bermula dengan perubahan yang telah dilakukan dari sudut kepimpinan, dan bagaimana yang lain juga harus melihat isu ini bukan sekadar isu yang harus dipikul oleh Datuk Seri Ismail Sabri, tapi isu ini adalah isu yang harus dibebani bersama. Cabaran yang mendepani kita adalah bagaimana kita mampu untuk memastikan kita tidak kehilangan pelabur-pelabur hanya disebabkan oleh krisis kepimpinan yang telah berpanjangan untuk sekian lamanya. Ini harus datang kepada satu noktah, satu penghujung, dan saya percaya jika sekiranya suhu politik itu dapat diredakan dengan kompromi dan juga pengorbanan daripada pelbagai pemimpin dan juga parti politik, barangkali pelabur akan melihat semula bahawa lahir seorang lagi pemimpin yang mampu untuk memastikan kestabilan dan juga keadaan menentu dapat dikembalikan. Dan ini juga banyak bergantung kepada proses pemulihan yang mahu kita lakukan, dan proses pemulihan itu juga bergantung kepada komitmen ke semua parti politik. Dan semalam kita melihat Blok Pembangkang sudah pun menyatakan komitmen mereka kepada kepimpinan Datuk Seri Ismail Sabri itu sudah pun dileraikan. Tapi dalam parti sendiri juga harus bersetuju bahawa ini masanya untuk melakukan gencatan politik. Kita harus mencari kontrak politik baru. Kita harus melihat pada kontrak politik yang bersifat berhemah, bermoral, politik perdamaian, mencari satu titik tengah. Dan saya percaya jika itu dapat dilakukan, sekurang-kurangnya untuk katakan 2 tahun akan datang, pelabur akan kembali yakin kepada kita. Pelabur juga akan mula bandingkan kita dengan negara-negara serantau, dan bagaimana kita akan memberikan ruang baru dalam soal ini. Dan macam saya katakan tadi, cabaran pertama yang harus digalas oleh Datuk Seri Ismail Sabri dalam soal ekonomi adalah proses pemulihan. Proses pemulihan yang sebenarnya bersifat menyeluruh, bersifat total, itu juga akan diperhatikan oleh pelabur. Dan di situlah saya rasakan pelabur akan menilai apakah bentuk gerakan yang boleh dilakukan, strategi dan juga intervensi untuk membantu negara kembali pulih. Dan ini merupakan komitmen yang bukan hanya datang daripada pelabur, tapi bagaimana kita melakukan tarikan-tarikan baru, penambahbaikan, dan saya percaya itulah yang harus diteliti oleh kepimpinan Datuk Seri Ismail Sabri. Mungkin Prof juga boleh berikan sedikit pandangan awal, sebabnya kalau nak diikutkan pada bulan Mei tahun depan akan dilaksanakan, sekurang-kurangnya bulan Mei tahun depan akan dilaksanakan pilihan raya umum yang ke-15. Jadi tempoh masa itu kita tidak tahu tentang kepimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri itu berapa lama, ataupun adakah akan disambung selepas PRU dan sebagainya. Jadi pada pandangan Prof sendiri bagaimana, apakah antara perkara yang boleh diberikan tumpuan utama sekali selain daripada pandemik COVID-19 dan juga berkenaan dengan ekonomi negara yang perlu diberikan tumpuan oleh di bawah kerajaan pimpinan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob? Saya rasakan bahawa sebelum mandat diberikan kepada rakyat, rakyat pun dah boleh bijak menilai, meneliti. Mereka juga dah ramai bosan, kecewa, marah dengan apa yang berlaku kerana keutamaan seolah-olah diberikan kepada soal politik daripada agenda mereka, iaitu agenda keprihatinan ke atas mereka. Jadi saya rasakan bahawa sehingga kepilihan raya akan datang adalah lebih baik tumpuan diberikan secara menyeluruh kepada proses untuk memberikan keyakinan kepada rakyat. Kita harus
pelajari, kita harus boleh memahami psikik rakyat itu sendiri. Yang barangkali tidak memberontak, tetapi mereka boleh memberontak satu hari nanti di pilihan raya misalnya. Jadi ini peluang kepada kesemua parti politik untuk bersama dengan Datuk Seri Ismail Sabri untuk memastikan bahawa agenda yang dibawa oleh beliau itu direalisasikan. Bukan lagi kita meneruskan agenda politiking, tetapi agenda yang bertujuan bermatlamatkan membantu rakyat. Dan kalau itu dapat dilakukan, saya percaya kerajaan akan stabil, kerajaan akan dilihat berada dalam kedudukan yang baik. Tapi kesemua itu memerlukan pengorbanan dan juga kompromi daripada pelbagai pihak. Jika sekiranya hari ini dilantik seorang Perdana Menteri, tiba-tiba ada satu lagi kelompok yang bersedia untuk merebut kuasa. Jadi krisis itu akan berpanjangan. Yang nak merebut kuasa ni saya rasa harus hentikan niat mereka buat seketika, lakukan gencatan politik dan bantu dari pelbagai sudut. Itu juga akan dihargai dan diiktiraf oleh rakyat yang memerhati. Kalau kita meneruskan agenda politik sampai bila-bila pun kita tidak mampu untuk pulihkan keperluan kemahuan rakyat. Kita harus bijak memeta pemikiran rakyat. Dan dalam soal inilah saya percaya kalau kita boleh memberikan keselesaan, kesejahteraan, sihatkan rakyat berdasarkan kepada keperluan dan juga kemahuan mereka, barulah kita dapat bergerak bersama dalam ke arah Malaysia yang lebih baik di bawah kepimpinan Datuk Seri Ismail. InsyaAllah. Jadi dalam ruang masa yang ada ini, Prof, mungkin Prof boleh tegaskan sekali lagi bahawa ini merupakan ruang untuk kita semua sempena bulan kebangsaan ini untuk kita mengenepikan segala agenda politik, untuk kita melaksanakan gencatan politik dan juga seterusnya untuk kita semua bersatu hati, bersatu padu untuk kita memerangi pandemik COVID-19 seperti mana yang dititahkan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, Prof. Ya, dalam hari-hari terakhir bulan kemerdekaan ini barangkali kita harus kembali untuk memikirkan roh pembinaan negara kita. Pembinaan negara kita ini datang bukannya dengan mudah dan mudah untuk bina sebuah negara, tapi mudah untuk merobohkan sebuah negara, tapi bukan mudah untuk bina semula sebuah negara kerana ia memerlukan rasa tanggungjawab yang besar. Pemimpin datang dengan satu anugerah untuk bertanggungjawab. Kita berada dalam keadaan yang luar biasa yang memerlukan tanggungjawab luar biasa, memerlukan harapan luar biasa, pemikiran luar biasa, rasa untuk memastikan perubahan dapat dilakukan dengan pendekatan yang luar biasa. Bermakna dalam keadaan luar biasa ini memerlukan perpaduan dalam kalangan semua pihak, tidak mengira latar belakang etnik, agama, ritual, kepercayaan, gender, fahaman politik sekalipun. Kita harus boleh bersama berhadapan dengan keadaan ini. Ia bukannya tanggungjawab seorang pemimpin saja, tapi ia memerlukan komitmen rasa tanggungjawab 32 juta orang. Tetapi PIH ataupun pemimpin dan parti politik harus menunjukkan mereka boleh diteladani dengan perubahan yang sedang berlaku. Jadi dalam kita berhadapan dengan bulan kemerdekaan ini, perpaduan dalam kalangan pemimpin mampu untuk mencetus satu perubahan dalam kesinambungan. Ia bermula daripada kita dan saya rasakan ini adalah satu tanggungjawab bersama. Okey, baik. Terima kasih Prof Siva bersama kita hari ini untuk berkongsi berkenaan topik bagaimana untuk kita boleh memahami dengan lebih lanjut berkenaan hala tuju politik dan juga pentadbiran negara. Semoga ia boleh memberikan manfaat untuk anda selaku penonton Saat Pagi Malaysia ini. Terima kasih sekali lagi, Prof. Terima kasih, Prof. Sama. Baik. Satu perkongsian yang sangat jelas untuk kita bersama-sama memahami ini merupakan perjuangan kita bersama. Inilah masa untuk kita bersatu hati, bersatu padu untuk kita bersama-sama membantu kerajaan kita memerangi pandemik COVID-19. Kita membawa negara kita keluar daripada kemelut yang melanda negara kita lebih daripada setahun ini. Kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini, kita akan bercakap berkenaan topik kesihatan mental yang kami akan buka talian untuk anda hubungi. Tapi kita akan berehat seketika dan kembali selepas ini.